Tutong. Baik, kita bersama dengan rakan kita, Ernie Sofina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Intan dan Hani. Ya, selamat pagi kembali. Apa khabar Ernie? Syukur Alhamdulillah kami semua yang bertugas pagi ini semuanya sihat ya. Syukur Alhamdulillah. Sebenarnya sikit lagi saya tanyakan apa khabar di Padang Pasir. Melihat Ernie Sofina seperti berada di Padang Pasir pada hari ini. Apa pun, topik hari ini adalah mengenai dengan hidangan daging korban ni Ernie. Kami tahu Ernie Sofina memang seorang yang kreatif dari segi masakan juga. Jadi mungkin Ernie dapat mengongsikan lazimnya kalau menerima daging korban ini, masakan yang lazim dimasak bagaimana? Ya, kalau daging ibadah korbanan ini biasanya memang Inda pernah ketinggalan untuk memasak daging masak kunyit ya. Menjadi satu kegemaran saya dan juga anak-anak di rumah. Di samping itu juga ahli keluarga seperti adik-beradik pun akan merequest untuk masakan daging masak kunyit. Daging masak kunyit. Kalau saya sendiri, saya suka kalau daging korban, itu daging lalap. Dimakan dengan ulaman dan juga makan dengan ambuyan dan sebagainya. Kalau saya memang kalau di rumah sendiri memang tradisi daging lalap lah dimasak. Masya-Allah, pelbagai ya. Begitu orang bagi tes liur pada pagi ini. Namun insya-Allah ini juga dapat membantu penonton Ketani antara masakan yang boleh dibuat bagi yang menerima daging korban ini. Terima kasih Ernie Sofina, dan ingin mengetahui apa bahan semasa dan juga bahan visual yang ingin disampaikan. Kita serahkan kepada Ernie Sofina. Silakan. Baik, terima kasih Hani dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dapat bersua Auda. Alhamdulillah ya, lintas langsung dari daerah Tutong akan membawakan satu pengisian pakej program yang telah pun disediakan oleh rakan setugas dan juga beberapa maklumat semasa. Dan yang pasti kita akan kongsikan nanti antara maklumat yang kita terima untuk diberikan kepada bis kita. Tetapi sebelum itu kita akan saksikan dulu bersama-sama satu pakej program yang akan dibawakan oleh rakan setugas Syuhaidah hari ini. Jadi kita sama-sama saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, bulan Zulhijjah merupakan bulan ke-12 dalam kiraan takvim hijrah, dan ia merupakan bulan di mana umat Islam yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Sudah semestinya bulan Zulhijjah ini mempunyai banyak manfaat dan keistimewaan, dan sudah setentunya indahnya aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam bulan ini. Setiap tahun, ribuan umat Islam memenuhi kota Makkah dan Madinah bagi melaksanakan ibadah haji. Bagi yang berkemampuan, ini adalah peluang bagi melengkapkan rukun Islam yang kelima. Orang yang mengerjakan ibadah haji dengan ikhlas akan memperolehi pelbagai kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan mereka meninggalkan keluarga, harta dan tanah air menuju ke tanah suci hanya satu, iaitu menunaikan ibadah haji kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 dalam kiraan takwim hijrah. Bulan ini termasuk dalam bulan haji kerana terdapat dalam kalangan keluarga, saudara mahupun sahabat handai kita sekarang sedang menunaikan ibadat haji di Tanah Suci. Haji adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Haji hanya boleh ditunaikan dalam bulan-bulan haji sahaja, iaitu mulai dari 1 Syawal
hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Kelebihan menunaikan haji dan umrah, terdapat pelbagai kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengerjakan kedua-dua ibadah ini. Antara kelebihan-kelebihan tersebut ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melaksanakan ibadah haji semata-mata kerana Allah dan dia tidak menuturkan perkataan keji dan tidak melakukan kefasikan yakni keluar daripada ketaatan, maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, yakni bersih daripada dosa. Riwayat Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara satu umrah ke satu umrah menghapuskan dosa, antara kedua-duanya, dan haji yang mabrur, tidak ada baginya ganjaran melainkan syurga. Riwayat Bukhari. Bulan Zulhijjah juga mempunyai kelebihan dan keistimewaan untuk melakukan beberapa amalan ibadat seperti berpuasa sunat dan ibadat korban. Antara amalan sunat terdapat di bulan ini ialah ibadah puasa. Ianya merupakan antara amalan yang paling utama pada hari pertama hingga 9 Zulhijjah. Terdapat kelebihan bagi siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah kerana pada hari tersebut merupakan hari Arafah di mana seluruh umat Islam yang menunaikan haji berkumpul di padang Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan puasa sunat hari Arafah, sabdanya, aku berharap kepada Allah puasa ini menggugurkan yakni dosa-dosa pada tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Pendek kata, setiap umat yang sedang berusaha melaksanakan ibadat yang disyariatkan Islam diberi ganjaran pahala. Begitulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka peluang kepada semua hamba-Nya untuk melakukan ibadat. Antara amalan lain yang terdapat di bulan Zulhijjah ialah menyembelih korban pada Hari Raya Aidil Adha atau disebut juga Hari Raya Korban. Amalan menyembelih korban adalah merupakan bukti keikhlasan dan ketakwaan kita dalam menghidupkan syiar agama Islam. Antara fadilat dan hikmah yang diperolehi daripada berkorban itu amat besar. Antaranya, menghidupkan sunnah sebagai tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban mengingatkan kita tentang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih putera baginda Nabi Ismail. Mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mahu berbelanja harta yang dimiliki ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menzahirkan tanda kesyukuran dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang berkemampuan, inilah masanya untuk menabur kebajikan. Sungguh besar nilai di sisinya bagi mereka yang melaksanakan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.